beradanya keadaan Al-Mahdi selepas dibai'ah adalah ketika mana dia diislahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa satu malam. Kemudian yang ketiga, dalam tajuk yang pertama, ia sendiri sama sekali tidak tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengislahkannya, dikarenakan oleh sebab dilakukan pembaiatan ke atas Imam Al-Mahdi, berat beban yang dirasakan membuatkan dia bermohon dan bermunajat kepada Allah. Bukanlah dimintanya pada kalimah untuk diperbaikinya dalam satu malam, tidak. Bukanlah dia minta supaya dia dijadikan sebagai orang yang kuat, tidak. Bukanlah dia minta supaya dia jadi orang yang boleh menggunakan kuasa dengan sebaik mungkin, tidak. Tetapi ianya berlaku pada kalimah pengislahan Allah ke atas Imam Al-Mahdi yang berlaku hanya dalam satu malam. Dan disebabkan oleh itu jugalah pendapat yang ketiga ini mengatakan ia sendiri sama sekali tidak tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengislahkannya dalam masa satu malam, dan bahawa Allah Subhanahu wa taala bukan takat mempersiapkannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan baginya sebahagian kaum yang sedikit, dan kaum yang sedikit ini tidak punya apa-apa melainkan dalam keadaan mereka bergerak dalam keadaan yang kosong. Tiada kekuatan daripada jumlahnya, tiada kekuatan daripada hartanya, tiada kekuatan daripada tenaga dan juga kekuatan senjatanya. Pun begitu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kelompok-kelompok ini diberikan kekuatan yang benar-benar ajaib di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh wasallam, salam qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jua yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru kita bermohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala, moga-moga pertemuan kita dilimpahkan dengan keberkatan dan insya-Allah perpisahan kita kelak akan dikurniakan dengan kerahmatan. Kita mohon juga kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam ruang i'tikaf di antara maghrib ke isya pada malam ini, dalam majlis ini moga-moga Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai amal khair di sisi Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan pertemuan kita pada malam ini di antara taman-taman syurga insya-Allah. Amin. Dan perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik.
Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Umru Ummatil Islam wa Qurbu Zuhuril Imam Mahdi alaihi salam pada muka surat yang ke-65 fasal kedua dalam huraian yang terakhir. Baik. Sebelum daripada tajuk ini telah pun kita himpunkan dan telah pun kita huraikan kepada tuan-tuan yang mulia beberapa perkara asas dan utama berkenaan dengan ciri dan sifat tentang Imam Al-Mahdi. Kemudian pada malam ini antara konklusi dan kesimpulan yang diletakkan pada tajuk pada fasal kedua adalah ditulis oleh pengarang bahawasanya sebelum kita masuk kepada pembahasan berikut ini, iaitu pembahasan berkenaan dengan masa kemunculan Imam Al-Mahdi pada fasal ketiga, kami akan menjelaskan bahawa yang pertama, kemunculan Imam Mahdi bukan berasal dari usahanya, yakni Muhammad bin Abdullah, dan bukan pula suatu permintaan darinya. Bahkan ia sendiri sama sekali tidak tahu sama bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengislahkannya dalam masa satu malam, dan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan baginya suatu kaum yang jumlahnya sedikit dan tidak mempunyai persiapan dan kekuatan, kemudian kaum tersebut membai'ahkannya di Kaabah, dan dia Al-Mahdi sendiri tidak menyukai pembai'atan tersebut. Dan yang kedua, kedatangan Al-Mahdi di akhir zaman adalah satu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah pun tertulis di dalam Ummul Kitab Lauh Mahfuz, yang mana ia tidak akan muncul. Jadi kemunculannya adalah seperti kedatangannya Al-Masih Ad-Dajjal, turunnya Isa ibn Maryam alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta sisa-sisa tanda hari kiamat. Oleh kerana itu kami mengatakan bahawa beriman dengan Imam Mahdi adalah wajib dalam syariat dan i'tiqad bagi seseorang mukmin, kerana hadis-hadis yang menerangkan tentang Al-Mahdi adalah mencapai 3 hadis yang sampai ke tahap mutawatir, sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab yang di awal berikut. Sedangkan hadis mutawatir menurut hampir semua ulama adalah menunjukkan ilmu yang qat'i, yang tidak dapat digugat lagi, di mana mengetahuinya adalah wajib hukumnya, mengamalkannya adalah fardu, dan orang-orang yang mengingkari hadis mutawatir adalah menjadikan orang tersebut kafir. Alhamdulillah. Baik. Ada beberapa perkara pokok dalam perbincangan berkenaan dengan kesimpulan tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. Yang pertama, perlu sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian untuk ambil perhatian bahawasanya Imam Mahdi kemunculannya bukanlah berasal daripada usaha gigih dirinya sendiri untuk menjadikan diri dia sebagai Imam Al-Mahdi. Itu yang pertama. Bahkan dalam sekian banyaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang ulama selalu datangkan adalah bila mana dia menolak pembaiatannya. Dia menolak bila mana seramai lebih daripada 300 ulama daripada Iraq dan juga Syam untuk membai'ah Imam Mahdi. Dan dalam masa yang sama juga imam-imam tersebut, ulama-ulama tersebut mengatakan sekiranya dia tidak mahu dibai'ah, maka dia perlu untuk menanggung dosa sekalian umat dan juga seluruh penduduk bumi. Dan dikarenakan perkara sedemikian, barulah dia mengambil satu pandangan dan ketetapan bahawasanya dia akan menerima pembaiatan tersebut. Bahkan dalam satu hadis yang panjang menceritakan berkenaan dengan kemunculan ataupun kisah pembaiatan Imam Mahdi, yang mana dimulakan dengan larinya Muhammad bin Abdullah ini daripada kota Madinah, yang pada ketika itu berada dalam kehancuran sosial dan kehancuran fizikal yang amat nyata sekali. Bila mana dia berlarikan diri daripada Madinah, sekumpulan manusia keluar daripada kota Madinah juga mengejarnya, sampai di satu tempat perbatasan antara Madinah dan Mekah yang dinamakan dalam hadis dengan panggilan Al-Baidha. Di situ berlakunya gempa bumi yang mana pada akhirnya ditenggelamkan seluruh kota Baidha, termasuk penduduknya dan juga seramai 299 orang yang sedang mengejar Al-Mahdi ini. Hanya tinggal seorang sahaja yang hidup
dan daripada dialah diketahui akan cerita dan berita bahawasanya lelaki yang dikejar oleh mereka itu adalah Al-Mahdi kepada orang Mekah. Bila mana seorang ni dah selamat, maka dia mai cerita dekat orang Mekah bahawasanya yang mereka kejar itu adalah Imam Al-Mahdi. Dan disebabkan oleh berita tersebut, maka tersebarlah bahawasanya Al-Mahdi telah pun sampai di Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah. Dan bila mana mereka masuk ke kota Mekah, adalah diketuai oleh orang-orang yang beriman pada ketika itu. Mula mereka mencari Imam Al-Mahdi, dan sebaik-baik keadaan seorang muslimin bila menjejakkan kaki ke tanah haram di Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah, tidak lain tidak bukan adalah dengan melakukan tawaf qudum. Maka ketika dan saat itulah mereka dapati bahawa sebenarnya ada satu orang lelaki yang datang dari Mekah, yang datang dari Madinah, sedang melakukan tawaf qudum, dan dalam masa yang sama sedang menyembunyikan wajahnya daripada dilihat oleh orang. Dan bila mana selesai dia melakukan tawaf, maka dipegangnya dia oleh sebahagian besar orang-orang yang ada di Mekah pada ketika itu, dan terus diminta untuk dibai'ahkan. Dan ketika munculnya para ulama untuk membai'ah Imam Al-Mahdi, dia berusaha dengan sesungguh-sungguhnya dan sekeras-kerasnya untuk menolak pembai'atan tersebut. Dan bila mana dikatakan kepadanya, sekiranya engkau tidak mahu dibai'ah dan engkau akan menanggung seluruh dosa penduduk bumi, maka dia menerima pembai'atan tersebut dalam keadaan merasakan dirinya terpaksa. Dan pada malam tersebut dikatakan juga dia telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga diberikan kekuatan, moga-moga diberikan kebaikan, moga-moga diberikan segala kelebihan. Dan akhirnya muncul daripada kalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi minna ahlal bait yuslihuhullahu fi lailah, iaitu sesungguhnya Al-Mahdi itu berasal dari keturunanku dan yang akan diislahkan oleh Allah dalam masa satu malam. Dan selepas daripada berlakunya pengislahan tersebut, maka berduyun-duyun orang-orang yang beriman datang dari segenap penjuru dunia, sama ada daripada Yamannya, daripada Taifnya, daripada seluruh jazirah Arab, mengerumuni dan juga menyokong perjalanan Imam Al-Mahdi, dan akhirnya menjatuhkan kerajaan yang cukup dahsyat dan jahat yang mengawal dan juga menguasai tanah kota Mekah pada ketika itu. Dan akhirnya mendapat kemenangan, dan disitulah bermulanya kemuncak perjalanan Imam Al-Mahdi yang pertama. Dan daripada rentetan seperti mana yang kita kongsikan kepada tuan-tuan, ada beberapa isu yang besar dibawakan oleh beberapa imam utama, antaranya Ibn Sirin dalam kitabnya Al-Faqihi mengatakan bahawasanya Imam Al-Mahdi dibai'ah di antara rukun Yamani dan juga maqam Ibrahim. Kemudian datang Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Malhamah menyatakan bahawasanya Imam Al-Mahdi dibai'ah di antara maqam Ibrahim dan juga Hajar Aswad. Pun begitu, secara konklusi dan juga secara pandang rata, kita dapat lihat bahawasanya pembaiatan tersebut berlaku di tempat yang dinamakan sebagai Kaabah Baitullah di Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah, dan tidak di tempat yang lain. Kemudian yang kedua disebutkan juga, bukan pula suatu permintaan darinya. Kehidupan Imam Al-Mahdi sejak daripada lahir melalui perjalanan hidupnya seperti mana seorang kanak-kanak biasa menuju kepada peringkat remaja dan dewasa adalah seperti mana orang-orang yang biasa. Tidak ada pun dalam dirinya yang dikatakan sebagai satu persiapan secara awal ataupun persiapan daripada waktu awal untuk menjadi Al-Mahdi. Bahkan sekian banyak perjalanan Imam Al-Mahdi ini adalah tertumpu dan menumpu pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada kalimah yuslihuhullahu fi lailah. Beradanya keadaan Al-Mahdi selepas dibai'ah adalah ketika mana dia diislahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa satu malam. Kemudian yang ketiga, dalam tajuk yang pertama, ia sendiri sama sekali tidak tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengislahkannya, dikarenakan oleh sebab dilakukan pembaiatan ke atas Imam Al-Mahdi, berat beban yang dirasakan membuatkan dia bermohon dan bermunajat kepada Allah
Bukanlah dimintanya pada kalimah untuk diperbaikinya dalam satu malam, tidak. Bukanlah dia minta supaya dia dijadikan sebagai orang yang kuat, tidak. Bukanlah dia minta supaya dia jadi orang yang boleh menggunakan kuasa dengan sebaik mungkin, tidak. Tetapi ianya berlaku pada kalimah pengislahan Allah ke atas Imam Al-Mahdi yang berlaku hanya dalam satu malam. Dan disebabkan oleh itu jugalah pendapat yang ketiga ini mengatakan ia sendiri sama sekali tidak tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengislahkannya dalam masa satu malam, dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan takat mempersiapkannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyediakan baginya sebahagian kaum yang sedikit, dan kaum yang sedikit ini tidak punya apa-apa melainkan dalam keadaan mereka bergerak dalam keadaan yang kosong. Tiada kekuatan daripada jumlahnya, tiada kekuatan daripada hartanya, tiada kekuatan daripada tenaga dan juga kekuatan senjatanya. Pun begitu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kelompok-kelompok ini diberikan kekuatan yang benar-benar ajaib di sisi Allah. Ini adalah dikarenakan pada ketika dibai'ahnya Imam Al-Mahdi, disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir berkenaan dengan fitan Al-Malhamah bahawasanya pada waktu tersebut hanya orang yang benar-benar beriman sahaja yang mengambil berat dan memberi respon berkenaan dengan pembaiatan ke atas Imam Al-Mahdi. Sedangkan muslimin yang pada ketika itu yang masih hidup di muka bumi ini menyatakan bahawasanya ini adalah satu retorik semata-mata ataupun hanya propaganda yang dimainkan oleh orang-orang tertentu, dan ini menyebabkan jumlah orang yang berbai'ah kepada Imam Al-Mahdi di saat dan di waktu itu adalah berjumlah dengan sangat sedikit. Bahkan dalam satu lagi ruang menyebutkan bahawasanya ketika berlakunya pembai'atan tersebut, dunia pada ketika itu tidak lagi menggunakan teknologi yang seperti mana yang kita ada sekarang ini, sebab ia adalah satu perkara yang berlaku di hujung perjalanan usia dunia dekat dengan kehancuran bumi ini. Maka ketika itu sudah tidak ada lagi kapal terbang dan sebagainya. Bahkan disebutkan juga pada saat berlakunya dekat dengan kemunculan Imam Al-Mahdi, orang-orang pada waktu dan saat tersebut hanya menggunakan balik segala teknologi yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan disebutkan antara perkara yang akan digunakan, antara kenderaan yang akan digunakan dalam pembantaian golongan Yahudi di akhir zaman adalah dengan menggunakan kuda, bukan lagi kereta kebal ataupun sebagainya. Ada ulama yang cuba untuk memperincikan isu ini. Antaranya disebutkan berkenaan dengan habisnya sumber galian, terutamanya petrol dan juga diesel dan sebagainya. Biodiesel dan sebagainya tidak lagi wujud pada zaman tersebut, dan keperluan kepenggunaan ke atas kenderaan konvensional yang kita ada pada hari ini tidak lagi diperlukan di saat itu. Bahkan dikarenakan itu jugalah ramai di kalangan ulama menyandarkan pada keperluan masyarakat Islam supaya mula untuk menjalankan perintah Nabi SAW. Antaranya adalah seperti berenang, bermain pedang dan juga menunggang kuda. Dan perkara ini sedihnya dan sadisnya tidak dipelopori oleh masyarakat Muslim di dunia. Bahkan ia sedang dirintis jalannya oleh kelompok-kelompok Yahudi. Sebab itu dalam satu dapatan kajian berkenaan dengan kandungan mineral yang terdapat dalam pedang-pedang di zaman dahulu adalah dikaji oleh orang-orang yang berada di benua Amerika dan juga secara khusus oleh orang-orang Israel. Antaranya Suruhanjaya Keselamatan Israel, di laman web mereka sampai hari ini tuan-tuan boleh buka dan tuan-tuan boleh semak. Dia akan tunjuk dekat situ antara pedang-pedang yang terbaik di dunia. Di situ mereka telah dapatkan kandungan mineral yang ada dalam pembuatan pedang tersebut, dan kandungan tersebut cuba untuk dikeluarkan, dan akhirnya mereka membina ataupun mereka mengacuankan satu lagi pedang mengikut kondisi pedang-pedang yang lama. Ada pedang yang diambil daripada pedang King Richard dan sebagainya.
contoh pedang Zulfiqar. Ada juga mereka nak ambil tahu dia punya sepuhan itu dia ambil daripada mana, termasuk keris-keris yang ada di belah Nusantara. Dan perkara ini adalah satu benda yang tidak pelik di kalangan mereka, tetapi kita pada hari ini nampak ia seperti mana satu benda yang cukup jauh daripada pengetahuan. Bahkan mereka di luar sana, terutamanya di sebelah United Kingdom, mereka lebih kenal perwatakan keris lebih daripada kita, orang yang pernah datuk neneknya dulu membina dan juga membuat keris. Bahkan mereka masih lagi mengkaji golongan-golongan tertentu yang pandai besi, termasuk di kawasan dekat dengan kita, di kawasan sekitar Pekan Darat, yang mana di situ adanya keturunan yang menjaga ataupun masih lagi menyambung legasi pembuatan besi-besi dan dijadikan sebagai alatan seharian termasuk senjata. Tapi kita nampak seperti mana benda tersebut adalah satu perkara yang tak perlu untuk diperbesarkan. Tetapi pada pandang golongan Yahudi dan juga Amerika, termasuk juga Yahudi, adalah satu benda yang cukup hebat dan besar. Bahkan wujud juga satu perkara ketika mana awal tahun 80-an disebutkan dalam beberapa dapatan kajian, orang Yahudi selalu masuk ke dalam Palestin pada ketika itu, terutamanya di kawasan Nablus, satu kawasan yang terpencil di Palestin, yang mana kawasan tersebut dikenali sebagai kawasan pembiakan dan juga penternakan kuda Arab stallion. Mereka bukan takat menternak kuda, mereka tu bukan takat membela kuda, tetapi juga melatih kuda untuk digunakan sebagai satu binatang yang boleh dikendara. Satu binatang bukan takat boleh ditunggang, tetapi juga boleh diadaptasi dalam beberapa jenis serangan. Dan yang lagi peliknya dan lawaknya, orang Yahudi masuk ke Nablus dan mereka merampas kuda-kuda tersebut dan mereka bawa balik ke kawasan berdekatan dengan Tel Aviv dan juga kawasan sekitar, dan diberikan kuda-kuda tersebut untuk diajarkan kepada anak-anak mereka tentang cara menaiki kuda sedari daripada awal usia. Dan benda tersebut, kuda tersebut akan diberikan kepada anak-anak ini sampailah satu ketika bila dah cukup masa mereka akan kembalikan balik kuda ni kepada orang-orang Islam di Nablus. Kemudian bila mana dapat pula dia punya keturunan yang baru, mereka akan masuk lagi dan mereka akan rampas pula kuda tu, mereka akan bagi pula ke anak mereka. Dan begitulah seterusnya sampai ke hari ini. Dan mereka cukup berminat untuk menjadikan kuda sebagai satu binatang tunggangan, bukan sekadar seharian, tetapi sebagai satu benda yang mengikut apa yang Nabi SAW sunnahkan kepada umat Islam pada hari ini. Bahkan kalau kita tengok balik, mereka lebih kenal jenis-jenis kuda daripada kita. Kita kuda takat tahu duk cuci hak tu kuda, hak tu kan mesin kuda dia kenal, kuda dia tak pernah kenal. Kemudian begitu disebutkan juga berkenaan dengan memanah. Antara yang menjadi igawan ngeri kelompok Yahudi di zaman ini adalah bila mana berlakunya tournament ataupun pertandingan memanah dunia. Dan dalam beberapa tahun belakangan, untuk makluman, Malaysia sudah pun menaiki podium lebih daripada 5 kali. Maksudnya Malaysia dapat nombor 1 tu dah ada, Malaysia dapat nombor 2 dah ada, Malaysia dapat nombor 3 pun dah ada dalam 10 tahun belakangan. Dan golongan-golongan yang pandai memanah ini adalah antara orang yang menjadi tumpuan daripada kelompok Yahudi, dan mereka akan usaha untuk tengok macam mana mereka ini boleh memenangi pertandingan memanah peringkat dunia. Dan mereka sendiri sampai hari ini mereka tak mampu untuk menjadi satu orang juara di peringkat antarabangsa, melainkan dekat situ akan ada Turkinya, golongan daripada Azerbaijan, golongan-golongan di kawasan di sebelah dulu negara-negara Yugoslavia, Mongolia. Dan yang dahsyat bila mana mereka tengok orang Malaysia boleh mengungguli pertandingan tersebut. Dan kita ada di mana baru ni tutup dah kot, dekat Matang Buluh kan, semua Matang Buluh tu ada satu, kau tinggal kemah kan, dia kalau panah tu dia tak apa nak syok, dia suka tikam panah, dia payah sikit. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan benda ni, antara benda yang menjadi tumpuan dan juga catatan golongan Yahudi adalah mereka melihat apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Berbeza dengan kita. Kita bukan takat tak melihat apa yang Nabi tinggalkan, tetapi lebih dahsyat
kita sudah lama meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal a'yadu billah. Kemudian disebutkan juga berkenaan dengan persiapan kaum yang mengikuti Imam Al-Mahdi. Antaranya bila mana berlakunya kemunculan Imam Al-Mahdi, nanti kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang tuan-tuan, berkenaan dengan masa kemunculan. Antara benda yang menjadi tumpuan ulama muhaddithin dalam mencerai-beraikan, menghuraikan dan mencerakinkan penalaan dan juga penyataan tentang kemunculan waktu Imam Al-Mahdi adalah pada satu benda yang selalu kita sebutkan kepada tuan-tuan, tentang turunnya salji yang berat di kawasan persekitaran Mekah dan Madinah. Dan dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan orang beriman akan pergi berbai'ah kepada Imam Al-Mahdi walaupun terpaksa merangkak di dalam salji yang tebal. Bahkan dalam satu hadis menyebutkan merangkak di dalam salji. Salji yang boleh dirangkak, kalau seseorang tu nak merangkak dalam salji, pastinya salji tersebut berada dalam kedudukan yang sangat tebal, barulah dikatakan boleh merangkak. Dan itu yang kita bawakan kepada tuan-tuan, antara yang kita sebutkan berkenaan dengan turunnya salji di persekitaran Tabuk seawal tahun 2009 sampai ke hari ini. Bahkan gurun terpanas di dunia juga telah pun dituruni dengan salji pada sekitar tahun 2017-2018. Pun begitu, turunnya tidaklah lama, kerana situ adalah titik terpanas di dunia, di kawasan utara Algeria, yang mana hanya mengambil masa 40 seken sahaja untuk ais tersebut cair. Dan benda itu telah pun berlaku dan sedang berlaku, sebab ia juga berkaitan dengan gelinciran kedudukan hemisfera dan juga khatulistiwa. Sehingga pada tahun 2018, sekitar 18 Mac 2018, Malaysia telah pun dimaklumkan memasuki kawasan kawasan lingkaran api Asia Pasifik, yang mana berpotensi dan berisiko tinggi untuk adanya beberapa bencana alam yang besar, berskala besar, seperti gempa bumi, gunung berapi dan juga tsunami. Dan benda itu telah pun dikeluarkan dalam kajian geologi berkenaan dengan tanah dan juga bumi pada sekitar tahun 2018. Dan disebabkan oleh perubahan dan gelinciran ini, berkemungkinan besar akan adanya perubahan cuaca yang mendadak yang akan berlaku di seluruh dunia. Tempat yang paling panas akan berubah menjadi tempat yang kurang panas, dan akhirnya akan mula berpusing sampai jadi tempat yang paling sejuk. Begitu jugalah sebaliknya, tempat yang paling sejuk akan jadi tempat yang semakin panas, dan akhirnya menjadi tempat yang paling panas. Sebab itu di antara benda yang dibawakan sejak daripada tahun 70-an, antara perkara yang selalu dijadikan sebagai manifesto besar ketika mana dicanangkan kepada seluruh dunia adalah perkara tentang the global warming, tentang kepanasan global. Isu berkenaan dengan pencairan ais di kutub utara yang semakin memuncak pada saat ini, dan perkara itu masih lagi berterusan sampailah ke saat dan ke malam ini. Justru tidak menjadi satu kepelikan bagi kita umat sekiranya kita benar-benar mengambil urus tadbir, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan santun dan nilai beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Insya-Allah kita akan boleh faham perkara ini sedang berlaku dan sedang menuju ke arah itu. Bahkan sebahagian besar antara benda yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tajuk yang kita akan masuk nanti, kemunculan Imam Al-Mahdi, berlakunya perkara ini adalah bila mana berlakunya huru-hara seluruh dunia. Dan huru-hara ini ulama cuba untuk huraikan dalam beberapa faktor, antaranya pembunuhan dalam keadaan ataupun dalam pembunuhan berskala besar, peperangan yang berlaku. Kedua, berlakunya penyakit dan wabak yang berjangkit juga berskala besar menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah perkara berkenaan dengan bencana alam yang tidak lagi mampu untuk diurus tadbir, dan kelompok-kelompok yang mengkaji ataupun meramalkan kajian cuaca sudah mula untuk menyerahkan perkara ini kepada The One, menyerahkan kepada ini kepada Allah Sang Pencipta.
kerana mereka tidak lagi mampu untuk menilai dan juga meramal perkara yang akan berlaku. Seperti mana yang kita lalui pada sekitar tahun 2009 kalau tak silap, berlakunya tragedi tsunami di Sendai, di kawasan sekitar Jepun. Ada dekat situ Fukushima, reaktor nuklear. Kalau tuan-tuan tengok di kawasan tersebut, terbinanya satu tembok tinggi yang merentasi daripada sempadan laut dan juga daratan di kawasan kepulauan Jepun, di kawasan sekitar Fukushima. Dan tembok tersebut telah pun mencapai ketinggian lebih daripada 8 meter kerana tsunami yang terakhir yang pernah menerjah masuk ke dalam kawasan tersebut hanyalah setinggi 6 meter lebih. Tetapi pada tahun 2009 mereka punya jangkaan dan juga sangkaan meleset kerana tembok yang berketinggian 8 meter itu boleh dilintasi oleh terjahan ombak yang lebih tinggi sehingga mencapai 12 meter. Dan bila mana dicadangkan untuk menambahkan lagi ketinggian, orang yang bertanggungjawab untuk perancang bandar di kawasan tersebut menyatakan tak perlu untuk kita naikkan sebab benda ni dah bermula daripada awal tahun 90-an sampailah dah 8 meter. Kalau kita naik lagi 10 meter, tak tahu lagi berapa meter pula nak main. So berhenti dekat situ sudah. Sebab kerja ni bukan mother nature. Ini bukan lagi berkenaan dengan kira-kira tentang perjalanan lumrah alam. Ini adalah satu kuasa yang ada di atas sana yang sedang melihat kita sama ada hendak melawan kudrat iradah Allah ataupun sedang mengikut susun atur urus tadbir Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu bila kita sebutkan perkara yang sedemikian, ia sebenarnya sedikit sebanyak memberikan rasa gerun gentar kita kepada Allah untuk menambahkan amal dan meninggalkan ramal dalam kehidupan kita yang serba sementara. Kemudian disebutkan juga kaum tersebut membai'ahnya di Kaabah dan dia sendiri tidak menyukai bai'ah ini. Seperti yang kita sebutkan kepada tuan-tuan pada awal, disebutkan bahawasanya selepas orang Mekah mengetahui lelaki yang dikejar oleh kelompok daripada Madinah adalah Al-Mahdi, maka dikerumuni Al-Mahdi tersebut dengan 313 orang ulama daripada kawasan dari Iraq dan juga Syam. Dan daripada saat awal dia diminta untuk dibai'ahkan, dia menolak dengan sekeras-kerasnya sehingga dinyatakan kepadanya berkenaan dengan penanggungan dosa. Akhirnya dia menerima pembaiatan tersebut dan seperti mana disebutkan oleh penulis, beradanya Imam Al-Mahdi dalam keadaan tidak menyukai pembaiatan tersebut. Maksud yang kita nak bawakan pada poin yang pertama, Imam Al-Mahdi bukanlah orang yang plan benda ni. Imam Al-Mahdi bukanlah orang yang nakkan sangat benda ni. Dan Imam Al-Mahdi tidak diketahui kemunculannya hanya sahanya bila mana dia berada di kawasan Kaabah ketika melakukan tawaf di Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah selepas Al-Bayda berlaku gempa bumi dan menelan 299 orang yang mengejarnya, dan datang seorang itu yang menyebutkan bahawa yang dikejar adalah Imam Al-Mahdi. Barulah diketahui itu adalah Al-Mahdi. Bila? Wallahu ta'ala a'lam. Selagi mana tidak berlaku perkara ini, perlu diingatkan di kalangan masyarakat umat bahawasanya tidak akan pernah ada mana-mana orang yang boleh mengaku ataupun memperakukan mana-mana orang yang lain sebagai Al-Mahdi. Jelas. Yang ni yang berlaku dalam kekucaran dan kekucar-kaciran dalam masyarakat, bila mana kita mudah sangat untuk memahdikan orang dan kita mudah sangat untuk mengyahudikan orang. Hak ni yang jadi masalah dalam masyarakat kita. Sedangkan pautan dan juga sandaran daripada Nabi SAW begitu jelas dan kencang di depan muka kita untuk kita ambil kebaikan. Tetapi disebabkan kita kadang-kadang lebih laju dari derah, maka kita nak menjadi orang yang awal di awal, orang yang paling awal di antara orang terawal, yang menyatakan dan menyampaikan kepada orang, inilah Al-Mahdi. Siapa kamu? Tak ada siapa yang boleh mengetahui siapa Al-Mahdi melainkan
datang detik waktunya di saat dia melakukan tawaf dalam menyembunyikan wajah. Pada masa itu sahaja baru diketahui orang tersebut adalah Al-Mahdi. Baik. Dalam poin yang kedua disebutkan oleh penulis, kedatangan Al-Mahdi di akhir zaman adalah satu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan seorang manusia yang disebutkan namanya sebagai Muhammad bin Abdullah ataupun gelarannya Al-Mahdi, orang yang diberikan petunjuk, adalah satu perkara yang telah pun dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Tak ada siapa yang boleh menghalangnya dan tak ada siapa yang boleh juga untuk mengiyakan ia sebelum datangnya waktunya. Dan ini adalah satu proses yang dinamakan kepada kita proses memahami akidah ataupun aqaidul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita faham satu perkara yang dikatakan sebagai proses, kita tak akan jadi orang yang cepat menggelabah. Kita tak akan jadi orang yang lebih cepat gelisah. Kita tak akan jadi orang yang cepat menjadi huru-hara sebelum tiba masanya. Kemudian disebutkan juga kemunculan Al-Mahdi adalah seperti mana kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal, tentang kedatangan Nabi Isa AS, turunnya Nabi Isa AS dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta lain-lain tanda hari kiamat yang telah pun ditetapkan. Justru dalam kita meneliti dan juga memahami konsep Al-Mahdi, perlu untuk kita jauhkan dalam keadaan menyatakan Al-Mahdi adalah satu metafora, perlambangan keadilan satu-satu bangsa ataupun kerajaan. Tidak. Ataupun orang meletakkan Ya'juj Ma'juj itu sebagai satu perkara yang disebutkan simbolik kepada sesuatu perkara yang lain. Ada datang berkenaan dengan Ajuj ataupun Ajij yang bermaksud api, dan api itu juga bermaksud senjata api. Negara yang banyak menggunakan senjata api itulah Ya'juj dan juga Ma'juj. Ada juga yang mengatakan sudah keluar dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan Ya'juj Ma'juj sudah pun ada di keliling kita pada saat ini. Dan ada juga yang mengatakan Dajjal itu sebagai satu perlambangan kewujudan masyarakat akhir ini. Datang dengan internetnya, datang dengan media sosialnya, datang dengan telefon satu skrinnya, macam-macam. Cuma kalau kita faham dan kita mengetahui proses, kita akan dapat tahu bahawasanya segala apa yang dikalamkan oleh Nabi SAW akan terbukti bila sampai waktunya. Kerja kita cuma mempersiapkan sama ada kita ataupun anak-anak kita, bahkan mungkin keturunan kita yang mungkin akan hidup di zaman tersebut, untuk bersama dengan pimpinan umat orang yang beriman pada saat tersebut. Moga-moga kita beroleh kemenangan. Dan bukanlah kita ini pada saat hari ini dah boleh jumpa dengan Al-Mahdi, wallahu ta'ala a'lam. Dan kita tak mengatakan juga bahawasanya salji yang tebal itu akan turun dalam masa 50 tahun lagi. Wallahu a'lam. Mungkin malam ni boleh turun, mungkin malam ni, mungkin juga malam esok, kita tak tahu. Sebab benda ni boleh berlaku dengan urus tadbir, genggam Allah Subhanahu wa taala pada kun fayakun. Kalau benda ni ada dalam diri kita, rancak, segar, mekar, insya-Allah kita tak jadi orang yang gelisah tak tahu hala. Kita tak jadi cempera kola, kita tak jadi raplah jingga. Sebab hidup sebagai orang yang beriman, hidupnya aman kalau benar imannya. Hidup sebagai orang yang Islam, hidupnya selamat kalau benar Islamnya. Justru di akhir disebutkan oleh penulis pada penutup untuk tajuk kita pada malam ini, oleh kerana itu kami mengatakan bahawasanya beriman kepada kedatangan Imam Al-Mahdi adalah satu perkara yang wajib diterima oleh seluruh umat Islam secara amnya dan khususnya, kerana ia telah pun disepakati oleh para alim ulama sejak daripada awalnya hadis Nabi SAW yang mencecah sampai ke tahap hadis mutawatir. Pun begitu, dalam ruang yang sama perlu untuk ditekankan bahawasanya hadis-hadis mutawatir ini adalah hadis yang perlu untuk diimani oleh seluruh umat Islam, dan sekiranya menolaknya ia akan menyebabkan kekufuran pada diri seseorang Islam. Dan tak perlu ada satu kerisauan yang lebih, sama ada bila kita ni nak akan berbai'ah ke ataupun kita ni berbai'ah ke tidak. Bahkan ada ulama menyatakan ketika pembai'atan tersebut berlaku, kehidupan di seluruh dunia adalah seperti mana biasa. Yang akan menjadi huru-haranya, yang akan menjadi kelang kabutnya adalah sekitar Mekah
dan Madinah. Dan ada juga yang mengatakan huru-hara berlaku di seluruh tempat. Cuma huru-hara ini dirasakan oleh orang yang beriman. Orang yang tak beriman, dia tak rasa huru-hara tu sebagai huru-hara. Dia akan rasa huru-hara tu adalah time dia untuk duk hura. Boleh faham? Time tu untuk dia duk relax, senang. Antara duk fikir apa, relax, benda ni betul dah. So macam tu. Dan tak termasuk juga benda-benda berkaitan dengan penyebaran isu-isu tertentu tentang Al-Mahdi ini. Sekiranya kita dapat, kalau kita dah ada dia punya asas basic ni, dasar ini, kita dengan mudah dan mentah-mentah kita boleh menolak. Dan ini dikatakan pencerahan, ini yang dikatakan penerangan, dan bukan mendatangkan gerun risau pada masyarakat umat. Dan dalam masa yang sama memberikan khabar bahawasanya sedang dipersiapkan. Siapa dipersiapkan? Di mana dipersiapkan? Dekat mana kawan tu dipersiapkan? Dengan siapa dia dipersiapkan? Sebab tu tidak ada, tuan-tuan. Baru ni di satu tempat ada orang beritahu, ada satu pulau dijadikan sebagai markas untuk siapa-siapa yang nak jadi tentera Al-Mahdi. Pi. Tapi nak pi tu tak boleh pi biasa-biasa dah tak boleh pi biasa-biasa. Kena pi naik perahu tertentu, punggah. Ini jenis geng mana kita tak tahu. Geng penambang ke, Matang Berdahari punya geng ke, apa mana kita tak tahu. Dia kata ada dah, pulau tu dijadikan tempat untuk latihan. Dan kita rasa risau sangat sebab yang pakat pi ni adalah rakan-rakan dan juga orang-orang yang kita sayang tengok mereka. Bukan kata kita rapat tak, tapi bila kita tengok mereka punya biografi tu, ya Allah, orang-orang yang dahsyat-dahsyat. Dan itu yang menyebabkan kita kembali untuk menekuni dan merendah-rendahkan diri serendah-rendahnya dengan mengatakan hidayah itu sebenar-benarnya milik Allah dan bukan milik siapa-siapa. Dan tambah pula kalau kita ni tidak tahu mana-mana Al-Mahdi, tapi kita memperakukan orang itu Al-Mahdi, orang ini Al-Mahdi, lagi teruk. Kita jadi orang yang lagi teruk daripada orang yang mengaku Al-Mahdi itu. Sebab itu dalam kupasan terakhir ini, sebelum kita nak masuk tajuk yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang, perlu untuk kita insafi diri dan renungkan semula bagaimana perjalanan kisah kehidupan kita. Tambahkan amal perbuatan, bersempena pula dengan bulan Safar. Tinggalkan rasa-rasa yang tidak sepatutnya ada di kalangan masyarakat umat yang mengatakan bulan ini sebagai bulan tidak sepatutnya, bulan yang membawakan satu-satu benda yang tidak baik. Wal'iyadzubillah. Bahkan satu doa yang dimasukkan daripada hadis Nabi SAW, diambil daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda bahawasanya Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Tidak ada sial dan malang melainkan sial dan malang juga datang dari Engkau ya Allah. Tidak ada kebaikan ya Allah melainkan kebaikan juga datang dari Engkau ya Allah. Dan tidak ada Tuhan melainkan Tuhan juga adalah Engkau ya Allah. Yang itu adalah doa yang disebutkan ulama sebagai doa bulan Safar. Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Dan insya-Allah pada bulan hadapan kita akan masuk dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Rancakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan takat dalam bulan tu, tetapi juga bermula daripada saat kita sedar kita ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah akhir kalam kita hidup di atas muka bumi ini dengan kita menyemarakkan selawat, bukti tanda cinta kasih rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian, menghalalkan masa ini berikan. Dan kalau ada kekasaran bahasa, terguris bicara, terlajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah. Bersandarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadr khairi wa syarri min Allah. Pun begitu pasti ada kesilapan dan kelupaan pada diri saya, baik kerana saya manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insan la yakhru min al-khata' wa nisyan. Manusia tak dapat lari daripada silap dan lupa. Justru kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada kesilapan, keburukan, mohon tolong kabur-leburkan. Dan saya kutip kalam ulama yang selalu saya kongsikan dengan tuan-tuan yang mulia, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fayafudhal mustaghfirin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.